Ini topik terakhir untuk chapter yang pertama, iaitu kita masuk pada application of Laplace transform. Kemudian kita boleh masuk juga kepada application bagi second order linear, iaitu soalan-soalan yang ni lah. Tapi bila saya tengok semula soalan yang ni, yang soalan yang ketiga ni sebenarnya dia bukan force, kita tak ada FT ni. Nanti saya masa explain tu saya tunjukkan kenapa dia punya FT equal to 0 Jadi dia sebenarnya kena ada satu lagi soalan yang ada F ni. So itu nanti saya ada soalan dia tapinya saya tak ingat mana saya letak. Dan nanti kemudian saya bagilah dengan dia punya jalan kerja. Okay. Jadi untuk hari ni kita akan lihat dua ni. Kita lihat dulu application of Laplace transform iaitu kita dah lihat Laplace transform, apa yang dikatakan sebagai Laplace transform, apa yang juga dikatakan macam mana bila kita dah buat Laplace transform, kita nak dapatkan semula function yang asal tu, kita boleh buat dia punya, kita perlu buat dia punya inverse Laplace transform Kemudian bila kita dah tahu kedua-dua tu, barulah kita boleh solve initial value problems dan juga boundary value problems menggunakan Laplace transform. Ataupun yang sebelum ni kita solve guna metode yang dah belajar sebelum ni iaitu arithmetic coefficient dengan variation of parameters So ada tambahan satu lagi, kita guna Laplace transform Okey, kita hanya fokus pada initial value problem sahaja. BVP dia lebih kurang dia ada satu step tambahan sahaja untuk kita solve So bagaimana kita nak solve IVP ni ataupun second order lah ni, IVP untuk second order ataupun ada satu soalan saya tu buat untuk first order juga, so dia boleh jugalah menggunakan Laplace transform. Okay, so kita bagaimana kita perlu guna formula ini, iaitu ni ada dalam table inverse Laplace transform bagi y prime. Sebab nanti kan dalam kita punya equation tu dia ada y prime, dia ada y double prime. So y prime ni kita gantikan sebagai SYS tolak Y0 Okay, sama juga kalau kita ada y double prime. Okay, kita gantikan guna formula dia lah. So it is squared YS tolak SY0 tolak Y prime 0, di mana Y0 dengan ni Y ni adalah dia kita punya initial value Okay. Kalau function kita bukan dalam T, okay, so kalau bukan dalam T, kita anggap saja dia, contohnya kan biasa kita ada y prime x kan, boleh juga. So anggap saja x tu sebagai T lah, sama saja. Okay, bagaimana kita nak solve start dia? Pertama sekali kita dapatkan Laplace transform bagi setiap term. Termasuklah y double prime, y prime semua-semua tu lah. Kemudian kita substitute dia punya initial condition tu So yang ketiga, dalam formula tu kita letak y kosong ataupun y prime kosong. Kalau kita punya initial condition, biasa memang kita letak pada t equal to 0 lah. Katakanlah let's say kata t sama dengan 1, so boleh juga kita anggap tu sebagai initial condition So yang ketiga kita collect all terms those have ys. So kita nak dapatkan ys equal to something lah. Lepas tu bila dah dapat ys ni, kita inversekan semula untuk dapatkan semula yt. Okay, tu je lah step dia. Kalau BVP dia ada step tambahan lah, boleh tengok lah. Dah sama saja, dapatkan Laplace transform, masukkan initial condition. Okay, sebab initial condition untuk BVP ni kita ada satu sahaja, iaitu untuk yang mula-mula ada orang nak masuk. Boundary yang kiri. Dah? Dah masuk belum? Yang tadi yang nak masuk tu dah masuk? Dah Okay. Okay, yang ketiga, collect all terms those have ys, juga sama je. Yang keempat, dapatkan inverse Laplace transform bagi ys.
dan solve untuk YT. Okay, yang kelima, sebab kita ada satu lagi condition tu, so kita substitute pula second condition tu untuk determine value of constant. Doktor, sorry, dia kata belum masuk lagi. Belum pula? Uh-uh. Tadi yang masuk tu siapa orang lain? Oh ni. Yang Shazwan. Dah. Okey, macam tu. Jadi kita lihat example . Example ni saya letak juga yang ni ada satu untuk first order. Okey. Sebab saya tengok semester lepas punya soalan ada satu yang first order lah. Okey. First order kita buat yang first order ni sama sahaja, cara dia sama je lah, cuma first order ni sikit je lah sebabnya dia ada satu saja y prime ni. Jadi cara dia kita follow yang step tadi, di mana mula-mula sekali kita Laplace transformkan setiap term ni dulu, kemudian baru dapatkan dia punya inverse Laplace lah. Kemudian kumpul dapatkan ys tu, kemudian baru dapatkan dia punya inverse Laplace ya. Okay. Tak boleh. Okey, yang ni Laplace transform ke each term ni. So maksudnya kita dapatkan Laplace transform bagi y prime plus Laplace transform bagi y sama dengan Laplace transform bagi t eksponen negatif 2 t. Okay. So untuk y prime ni dah ada dalam formula tadi lah, ataupun refer je formula yang ni, benda ni ada dekat sini. So y prime dah ditunjuk kat sini lah. Y prime adalah SYS tolak Y0 . So SYS, substitute je SYS tolak Y0 lah untuk Laplace transform bagi Y prime. Okey, tambah Laplace transform bagi Y adalah YS je lah. Okey, sebab apa? Biasa kan kita buat Laplace transform bagi FT kan. Ini adalah sama dengan Fs. Okey. So kalau Y, YS lah. Okey, sama dengan T, Laplace transform bagi T darab eksponen negatif 2T. Ini sama ada awak buat dua tu lah. Sama ada, dia boleh buat dua, sama ada first shift theorem. Okey, ataupun satu lagi boleh buat multiplication with T. Kalau first shift theorem, kalau katalah saya buat first shift theorem lah, sebab apa dia darab dengan eksponen. So, kita tengok sebab kalau darab EATFT dia adalah sama dengan Fs tolak A lah maksudnya. Dekat sini saya ada A sama dengan 2 lah. Jadi A sama dengan dekat sini EATFT sama dengan Fs tolak A. Jadi A kita adalah negatif 2. So saya ada Fs tambah 2. Okay. Sebab apa? A saya dekat sini adalah negatif 2. So yang satu lagi saya kena carilah dia punya F ni sama dengan apa. So dalam kes yang ni saya punya F ni adalah T. Okay. So F saya adalah T. So nanti saya akan dapat dengan saya punya FT adalah T dan saya akan dapat Fs sama dengan, tengok dalam tabel, kalau FT sama dengan FT, Fs adalah 1/S kuasa 2. Jadi nanti saya substitute saja
S tambah 2 ni ke dalam S kuasa 2 dekat sini lah. So kita pergi step yang seterusnya. Saya ada SYS. Tolak Y kosong, substitute Y kosong. So Y kosong dia bagi sama dengan kosong. So ni kosong lah. Okay. Tambah dengan YS. Sama dengan, okay, yang dekat sini tadi saya dapat saya punya Fs adalah 1 per S kuasa 2. So saya punya Fs plus 2 adalah 1 per S plus 2 square. Okay, kena selesaikan, jangan tinggal dalam bentuk F. Okay, dah settle yang tu macam tadi, apa kita buat adalah kita kumpulkan YS ni lah. Jadi kita akan dapat YS. Betul Y saya ni. YS. So YS darab dengan S plus 1 lah. Equal to 1 over S plus 2 square. Okay, so kita akan dapat YS sama dengan 1 per S plus 2 square darab dengan S plus 1. Okay. Macam tu. Ini sampai kepada step yang ketiga tadilah. Ya kot, step yang ketiga kita kumpulkan ni. Kemudian kita punya penyelesaian, kita punya solution dia adalah Y kan. So Y kalau dalam case ni sebab dia dalam variable T, so YT lah kalau variabelnya adalah X, YX lah. Okay, so YT, macam mana nak dapat YT? Kena dapatkan dia punya inverse Laplace transform bagi YS. Iaitu kita kena buat inverse Laplace transform bagi 1 per S tambah 2 kuasa 2 darab dengan S plus 1. Okay. Sampai dekat sini macam mana kita nak dapatkan dia punya inverse Laplace? Baru belajar minggu lepas. Macam mana nak dapat inverse Laplace yang ni? Kita guna teknik apa? Jawab seorang. Kita guna teknik apa? Teknik L'Hopital ke? L'Hopital nak buat apa? Bukan. Partial. Partial fraction. L'Hopital tu untuk apa? Cari limit. L'Hopital rule untuk awak cari limit. Kosong per kosong ataupun infinity per infinity. Ni adalah teknik of partial fraction. Partial fraction di mana kita nak dapatkan, sebab ni kita kena pisahkan lah sebab dia kita tak nak ada benda ni dekat sini lah. Jadi sebab satu kena buat partial fraction ni kita tak boleh buat direct apa nama dia ni, direct Laplace transform dia, tak boleh darab macam ni lah. So kena buat partial fraction. Jadi partial fraction kita adalah 1 per S plus 2 square kecil. S plus 2 square darab dengan S plus 1. Okay. So ini adalah sama dengan, okay. Yang sebelum ni saya dah tunjuk lah, ini dua-duanya adalah linear tapi yang ni dia ada kuasa 2. So kalau ada kuasa 2 kita buat apa ni? Dia repeat So repeat 2 kali lah. S tambah 2 tambah B per S tambah 2 kuasa 2. So kalau ada kuasa 3, repeat 3 kali. Dah habis 2 kali ni, so tambah dengan satu lagi iaitu C per S plus 1. Okay. Kemudian sama sahajalah cara disusun ni satu, kita akan setara dengan yang atas ni darab silang lah. So nak darab silang ni kita just cari saja apa yang tak ada dekat sini lah. Macam S plus 2, sebab kita punya pembawah dia adalah S plus 2 squared S plus 1. Jadi yang tak cukup dia adalah darab dengan S plus 2 dengan S plus 1 lah. Okay, plus B. Sini dah ada kuasa 2 kan. So satu lagi yang tak ada iaitu S plus 1 lah. So yang C pula, yang satu lagi tak ada lah iaitu C S plus 2 square. Macam tu je. So yang ni lepas tu macam biasa saya akan masuk dalam nilai je lah. Sebabnya saya tak nak kembangkan. So saya ambil
nilai. So kita ambil S plus 2 equal to 0. Okay, S plus 2 equal to 0. Kita akan, dan S sama dengan negatif 2 lah. Bila S sama dengan negatif 2, kita masuk dalam ni, kita akan dapat 1 sama dengan, so ni kosong lah. So ni kita akan dapat ni negatif 2, so negatif B. So B kita adalah negatif 1. Okay, dapat B. Kemudian kita yang ni sama je lah, tak boleh. Kita buat satu lagi, S plus 1 equal to 0. So S equal to negative 1 kan. So substitute S equal to negative 1 dalam ni. So ni 1 dia lah. 1, so ni kosong, ni kosong. Sini kita dapat C. C sama dengan 1 lah. Okay, dan satu lagi, ambil je lah apa-apa nilai yang kita nak masuk. Ambil S equal to 0 pun tak apa. So kalau substitute S equal to 0, so kita dapat 1 sama dengan, so ni masuk, ni dapat 2A kan. 2A plus B plus 4C lah. Okay, kira kalau saya salah bagi tahu 1, so ini kita ada B sama dengan negatif 1, C equal to 1, so kita dapat 3 kan. A sama dengan, okay, B apa tadi? Negatif 1, so ni 3 lah. 1 tolak 3 adalah negatif 2. A ni ada 2. So bahagi awak dapat A sama dengan negatif 1. Okay. Lepas tu, dapatlah kita punya substitute dalam ni, dan kita ada semula YS kita tu lah. So YS adalah apa benda ni lah, sebab YS kita asal dia adalah 1 per benda ni kan. So kita dah buat partial fraction, masukkanlah setiap A, B, C tu. So kita akan dapat negatif 1 per S plus 2 tolak 1 per S plus 2 squared. C1 plus 1 per S plus 1 Okay. Dan kita dapatlah inverse Laplace transform bagi YS. Okay, sama dengan inverse Laplace transform bagi setiap term ni lah. Di mana negatif ni saya keluarkan. So saya ada inverse Laplace transform bagi 1 per S plus 2. Okay. Tolak inverse Laplace transform bagi 1 per S plus 2 squared. Okay, plus inverse Laplace transform bagi 1 over S plus. Ini dapat direct dari table. Sebab apa? Table kita, so sentiasa check table lah. Table kita ada 1 per S tolak A ni sama dengan eksponen AT. Tapi kita tak ada yang S plus 2 squared ni tadi. Sebab apa kita tak ada 1 per S plus 2 squared ni? Sebab kalau yang ada pun yang kuasa 2-nya hanya kalau S kuasa 2 plus something lah, ataupun tolak something untuk yang trigo ni. Tapi kalau tak ada ni, tapi tengok balik yang atas lah. Kita dapat semula yang ni 1 per S plus 2 squared ni dapat dari mana ni? Satu per S plus 2 squared ni dapat dari mana tadi? Jawab. Ni kan ni kita ada. Ni sama dengan apa ni? Asalnya dari mana? Dari T eksponen negatif 2. Jadi bila kita buat inverse Laplace, tak perlu buat semula sebenarnya. Kalau dia sama dengan yang atas ni, ambil saja sebab kita dah kira pun yang atas ni. Okay, jadi untuk yang ni, saya ambil yang kat atas tu lah. Okay, kalau tak, awak kena buat inverse Laplace transform dia. Nanti saya tunjuk So ini sama dengan ni YT. Okay, ni sama dengan negatif 1 per S plus 2, tengok table 1 per S tolak A adalah eksponen AT.
So kalau S tambah 2, maksudnya A kita adalah negatif 2. So eksponen negatif 2 T. Tolak, ini saya ambil dari atas tadi, dia adalah T eksponen negatif 2T. Tambah dengan S plus 1, ini adalah eksponen negatif T. Okay, ini kita dapat kita punya YT. Ini adalah solution kita. Maksudnya menggunakan Laplace transform, kita boleh juga dapat Y macam yang kita guna sebelum ni lah. Guna untuk undetermined coefficient, untuk variation of parameters. So cara dia guna Laplace macam ni cara dia. Okay, sometimes dia lebih mudah, terutamanya untuk function yang kita susah nak dapat menggunakan dua method yang sebelum ni. Okay, ni yang pertama. Okay, bagaimana kita nak dapatkan T eksponen negatif 2T ni? Tengok cara dia, saya tunjuk. Kalau tak, ambil saja di atas sebab dia sama. Mana yang awak dah buat yang atas tu actually tak perlu buat semula lah. Ambil saja dari yang atas tu. Kita dah tukar daripada yang atas tu. Saya tunjuk dekat sini ya. Ni answer sampai sini. Ini saya just tambahan sajalah. Bagaimana inverse Laplace transform bagi 1 per S plus 2 square. Okay, so ini adalah dari first shift theorem. First shift theorem adalah eksponen AT/FT okay, sama dengan Fs tolak E. So kita tahu dekat sini ini adalah sama dengan inverse Laplace transform bagi kita ada Fs tolak A ni, iaitu Fs tolak 2 lah. Fs tambah 2 Fs tambah, sebab apa ni kita ikut Fs tolak A lah. So ini adalah sama juga dengan Fs tolak A, kita akan dapat eksponen AT FT ni lah. So eksponen A kita dekat sini adalah negatif 2 So negatif 2 darab dengan FT ni adalah inverse Laplace transform bagi Fs. So dari mana Fs ni? Kita ada Fs tolak 2. So Fs tambah 2 sama dengan 1 per S tambah 2 kuasa 2 kan. So kita punya Fs adalah 1 per, just gantikan saja S plus 2 ni sebagai S. So S squared lah. So ini adalah sama dengan eksponen negatif 2T inverse Laplace transform bagi 1 per S squared. Okay, 1 per S squared adalah T. Darab dengan T. Ni saya dah banyak explain masa kita belajar Laplace dulu lah. Okay. Laplace dengan inverse Laplace. Okay, macam ni. Itu sahaja. Kalau tak, ambil saja dari atas sebab kita dah mulakan daripada yang ni lah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Untuk example yang A ni. Ada apa-apa nak tanya? Boleh faham dia punya jalan kerja? Boleh Puan. Mana awak semua ni? Okay, kita tengok yang B pula B adalah second order. So yang B second order ni Y double prime lah. So kalau kita nak dapatkan Laplace transform bagi Doktor slow sikit boleh? Apa dia? Doktor slow sikit boleh? Nak slow sikit? Okay, yang B ni saya slow sikit Okay. Okay, yang soalan yang B ni, jadi yang pertama sekali kita buat sama je lah. Okay, inverse kita dapatkan dia punya Laplace transform bagi each term ni. So 4
Laplace transform bagi y prime plus 4 Laplace transform bagi y lah. Okay, sama dengan ni 3, senang saja Laplace transform bagi 3 lah. So ini dia punya initial condition ni, nanti kemudian kita akan gantikan lah. Jadi kalau kita ada y double prime ni, so guna sahaja dia punya formula dia dalam table tu ada y double prime dekat sini. S kuasa 2 y S tolak S y kosong tolak y prime kosong. So S kuasa 2 y S tolak S y kosong tolak y prime kosong. Okay, ini untuk term yang pertama lah. Laplace transform bagi y double prime. So tambah 4 darab dengan Laplace transform bagi y prime dia tadi, kita lihat table SYS tolak y kosong. So substitute saja. Tak nak pula dia. SYS tolak y kosong. Tolak y0. Okay. Plus 4 darab dengan ys lah. Okay. Sama dengan L3. So L3 pula. Laplace transform bagi 3 ni. Kalau nombor biasa, so ada jugalah A ni iaitu A per S, iaitu 3 per S. Okay. Okay, 3 per S. Okay, dalam case yang ni kita punya y0 dengan y prime 0 ni dia tak sama dengan 0, tak sama dengan kosong lah. Jadi kita kena substitute dan masukkan nilai yang kita ada ni, kemudian kita akan simplify yang belah kiri ni lah. So kita ada dekat sini S kuasa 2 ys tolak y0 adalah negatif 2. So negatif 2 adalah tambah 2s lah. Okay, sebab ni negatif 2 So negatif 2 sini adalah positif dan dapat 2s lah. Tolak y prime 0, so tolak 5 tambah 4 darab dengan SYS ni tak boleh nak buat apalah. Tolak y0 adalah negatif 2, so tolak tambah lah. Tambah 2 plus 4ys equal to 3/s. Okay. Kemudian kita nak kumpulkan semua yang ada ys. Jadi saya buat macam ni lah ys. So darabkan dengan apa? Kita ada s kuasa 2 lah. Ni s kuasa 2. Ada lagi tak ys? Ini ys. So ini kita ada 4s. So ys kita dah keluarkan, so 4s lah. So yang ni ada lagi ys tambah 4. Okay. Ini dah. Jadi yang tak ada ys ni kita nak buat apa? Kita kumpulkan dekat sebelah dia selain daripada ys ni lah. So kita ada plus 2s tolak apa benda ni? 5 tambah inilah ni satu lagi adalah tambah 8. Okey, dah habis ni sama dengan 3/s. Settle yang tu. Okey. Ni tambah set-set, ni tambah tolak set-set lah. So 8 tolak 5 adalah 3. Kita bawa ke kanan sebab apa? Kita hanya nak yang ada ys sahaja. So ni saya dapat ys darab dengan s squared plus 4s plus 4 equal to 3/s. Okay. Tolak 2s. Ini adalah 8 tolak 5, 3. So ini kita dapat tolak 3 Dan apa jadi dengan kita punya ys? Jadi kita ada ys sama dengan
Okay, 3 over S darab dengan S squared plus 4S plus 4 lah. Tolak okay. Tolak dengan 2S. Saya asing dulu sebab kita tak tahu ni dah dia apa nanti. So ini adalah S squared plus 4S plus 4 lah. Okay, tolak 3. Ataupun combine semua. Saya rasa kena combine semua tapi tak apalah. Ini hati-hati dengan tanda negatif dekat sini sebab kalau saya combine, katalah saya combine dekat sini, so ini dia akan jadi tambah 3 sebab apa dia tolak dekat sini Dan saya letakkan unless saya letak tanda positif dekat sini, so ni dia akan jadi tolak 2 lah. Okay, jadi kita nak lihat dulu apa jadi dengan S kuasa 2 tambah 4S tambah 4 ni. Okay, macam biasa sama ada awak kita faktorkan, dia ada 2 cara lah. Sama ada faktorkan macam biasa, okay, daripada sini ya. Ini awak kena tentukan sendiri ya, 4S tambah 4 ni. Ataupun tekan je kalkulator, dapat tak dia punya punca dia lah. So katalah macam ni, ini kita akan dapat ini tanda betul Okay. Tanda betul. So yang ni dapat apa ni? So kita ada S 2 sebab apa dia 2 kali 2, so dia positif, so tambah. Jadi kita akan ada dekat sini adalah S plus 2 squared. Okay, so kalau saya tulis semula dia adalah sama dengan 3 per S darab S plus 2 squared. Okay, ingat bila kita ada S kuasa 2 kat sini, jangan terus assume partial fraction tu awak kena buat kuadratik. Tak, kena faktorkan dulu. Okay, so tolak 2S plus 3 bahagi dengan S plus 2 square. Dia ada 2 cara. Satu, ini kalau kita darab ni adalah S kuasa 3. S kuasa 2 darab S adalah S kuasa 3. So kalau saya combine semua dekat atas ni, so semua akan jadi untuk partial fraction kita kena buat sekali je. Kalau saya tak combine, ini kena pandai-pandai buat supaya dia akan jadi apa nama dia tu? Untuk kita buat first shift theorem. Okay, so ini awak kena buat jadi 2S plus 2, dia complicated ya. So ataupun satu cara yang ketiga, okay, cara yang pertama combine semualah. Cara yang kedua asing-asing, yang ni awak jadikan dia first shift theorem. Cara yang ketiga adalah buat asing-asing. Ini partial fraction, ini pun boleh buat partial fraction sebab kalau kita lihat ni ini S kuasa 2, so kita boleh buat partial fraction dekat sini, dapat jugalah. Tapi cara yang paling senang dia kalau saya lah, sebab ni satu je S, nanti darab je S dekat sini, so kita combine semua ya. So ini sama dengan combine semua ya. So 3 tolak, ni sebab ni tak ada S ya, saya combine kat sini, S darab dengan 2S tambah 3 bahagi dengan
S darab S plus 2 square. Okay, nanti kita cari semua ni sebagai partial fraction. So kita buat satu kerja je lah. Okay, kemudian kita akan buat dekat sini, kita nak dapatkan YT. Nak dapatkan YT ni kita tak boleh lari dari partial fraction. Dia kalau ni memang dia akan bawa kepada partial fraction. So ni saya ni dulu 3 tolak 2S kuasa 2 plus tolak 3S bahagi dengan S darab S plus 2. Okay, partial fraction. Doktor, Ya. saya nak tanya yang 3 tolak S tu, S yang tu dapat dari mana ya? S mana? 3 tolak S tu. Ni S. Saya ni combine pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua. Sebab samakan pembawah. Betul tak? Betul-betul. Okay, Sebab nak samakan pembawah. Sebab saya nak buat sekali je partial fraction dia. So saya samakan je lah semua. So kita just ambil satu ni je lah. Kalau tak kena buat asing-asing, ni satu, ni satu. Okay, 2 kali kerja pula kan. Okay, boleh faham eh? Ada apa-apa lagi yang tak faham? Boleh. So saya teruskan ya. Kita buat partial fraction dekat sini. Okay, partial fraction dekat sini. So nak partial fraction kan apa? Benda ni lah 3. Saya tak susun lah ikut S squared dulu ke apa benda ke. Tak kisahlah tu. S kuasa 2 tolak 3S bahagi dengan okay, S plus 2 squared lah. So ini sama dengan A over S plus P. Okay, ni pun cuba ulang S plus 2 plus C dengan S plus 2 square. Kalau rasa macam tak ingat ni, tengok balik partial fraction yang dah belajar sebelum ni. Dia kalau dia repeat ni, kena repeat sebanyak mana yang power yang dia ada lah. Okay. So lepas tu, sama je lah yang sebelum-sebelum ni saya dah buat lah. So ini adalah sama dengan 3 tolak 2S kuasa 2 tolak 3S lah. Okay, ni samakan pembawah saja. So ini kita ada S saja, yang tak ada adalah sama dengan pembawah yang ni ya. S plus 2 square plus B, sebab ni hanya ada S plus 2, kita tak ada 2 term lagi. So B, S darab dengan S plus 2 je lah. Plus C dah ada S plus 2 square, yang tak ada adalah S. CS. Okay, so macam yang sebelum ni sama je lah. Kita buat yang saya start dari sini ya, S equal to 0. So bila S equal to 0, substitute dalam semua-semua ni lah. Okay. So masuk S kosong dekat sini, ni kita dapat 3 lah. Sama dengan masuk S kosong dekat sini, kita dapat 4A. 4A. So A sama dengan 3/4. Betul lah? Okay. Kemudian masuk pula S plus 2 equal to 0. So S equal to negative 2. So negative 2. So masuk negatif 2 dalam ni. Nak congak boleh lah, tapi saya tak nak congak lah. Salah tadi. So kita ada 3 tolak 2 S kuasa 2. Kuasa 2 tolak 3S. So calculate X pada negatif 2. So kita dapat 1 lah. Ini lah malah nak mengiranya. So 1 sama dengan, bila negatif 2, so ni 0, tinggal dekat sini lah. So negatif 2 C. So kita dapat C sama dengan negatif 1 over 2 lah. Okay, satu lagi masuk je lah S berapa-berapa pun masuklah S1. Okay, S1 calculate X1. So kita dapat negatif 2. So negatif 2 sama dengan bila S1, so ini 3 kuasa 2 9 lah. 9A plus 3B plus C. Okay. Kita ada A adalah 3/4. C adalah negatif 1 over 2. So di sini kita boleh dapat B. So ni negatif 2 tadi
Okay, negatif 2 ni saya guna kalkulator saya. So, negatif 2, A adalah 3/4. Tolak 9 darab dengan 3/4 lah. Okay. C negatif 1/2, so tambah 1/2. Okay, so B berapa tadi? 3, so bahagi dengan 3. Negatif 11/4. Okay, I'll check, double check. Mana tu yang saya buat? Okay, lepas tu dah dapat semua tu. Masukkan dalam yang ni tadi, YS kita tadi, saya tulis balik lah. YS sama dengan A per S. Sebab YS asalnya yang banyak panjang ni, benda-benda ni semua. So A per S, so A kita adalah 3/4 lah. Per S tambah B adalah negatif 11/4 per dengan S plus 2 tambah C adalah negatif 1/2 per dengan S plus 2. Okay. Dan tengok table. Tengoklah table lah, ini adalah 3/4. YT kita akan dapat. Terlangkau. So nak dapatkan YT, dapatkan dia punya inverse Laplace transform bagi YS. Sama dengan 3/4 inverse Laplace transform bagi 1/S. Tolak 11/4 inverse Laplace transform bagi S plus 1/S plus 2. Tolak 1/2 inverse Laplace transform bagi 1/S plus 2 square. Okay. So ini sama dengan YT lah. Ini dah tengok dari table, kita dapat 3/4 sebab 1/S adalah 1. So tolak, ini adalah 11/4 eksponen negatif 2 T. Ini tadi saya dah tunjuk, tadi dah sama je. Tolak 1/2 T eksponen negatif 2 T. Ini sama dengan yang atas tadi. Refer yang atas. Okay, betul tak? Betul tak? Tadi saya dengar macam ada message tak deh? Ke ada yang baru masuk? Oh, mana jawapan dia? Ini plus. Sekejap saya cari dia punya jawapan. Saya pun tak ingat saya ni apa. Dalam topik apa. So ni application Y prime, Y double prime. Tolak. Tadi. Mana soalan dia? Tak ada. Dia sebab yang awak ni dia simple je. Jadi tu yang saya ubah-ubah sikit dia punya soalan lah. Kalau bila ubah saya pun tak ingat mana saya letak. Apa yang soalan dia? Y double prime tambah 4Y prime tambah 4Y. Tak ada. Ni eksponen. Ini BBP, boundary value.
Alah. I'll check, double check. Macam itulah cara dia, okay. Itulah saya nak cari jawapan ni mana sign ni. Senang saya bagi je terus. 4 eksponen 2T tu ada ke? Ni ada jawapan. Y kosong sama dengan 5, Y prime kosong sama dengan 5. Okey. Ini saya tinggal yang D ni saya tinggalkan, yang C ni jadi sebab saya tak jumpa dia punya jawapan dia. Sekarang dah pukul apa? Baru nak pukul 10. So yang C ni saya bagi jawapan siap-siap Yang ni dia punya answer dia adalah yang D. Ini YT sama dengan 1/4 eksponen negatif 2T. Apa sebab semua negatif 2T ni? Tolak 1/4 eksponen 2T plus T eksponen 2T plus 5/4 sin hyperbolik 2T. Okay, ni. Ini answer untuk yang C ni mungkin saya letak separuh je lah. Ada apa-apa nak tanya ke sebelum saya pergi yang C tu? Saya nak buat laju sikit. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada doktor. Tak ada doktor. Kesian awak. Okay, yang C Saya pergi yang C laju sikit sebelum kita pergi kepada application of second order tu lah. Okay, yang ni sama sahaja cara dia. Okay, ni Laplace transform. Kita Laplace transform kat each term. So Y double prime tolak 10 Laplace transform bagi Y prime. Okay, sama dengan ini boleh guna siapa tu nama dia? Undetermined coefficient juga. Yang bawah ni pun boleh guna undetermined coefficient, tapi cara kalau selain daripada undetermined coefficient tu boleh juga guna Laplace transform. Tapi kalau macam ni, kalau katalah undetermined coefficient ni lain sikit dapat di sini sebab biasa dia dapat eksponen juga. So sama je sebab sin hyperbolik ni dia ada dalam bentuk eksponen ni. So yang ni kita tengok yang ni Laplace transform bagi ni sama dengan 6 Laplace transform bagi sin 2T lah. Okay, 2 juga. So Laplace transform bagi Y square adalah S kuasa 2YS. Tengok sini, saya pun tak hafal lah. S kuasa 2YS tolak SY kosong tolak Y prime kosong lah. Tolak SY kosong. Tolak SY kosong. Tolak Y prime kosong. So senang semua kosong kat atas ni. Tolak 10. Y prime adalah SYS kan. Tolak Y0 lah. Okay, sama dengan 6. Laplace transform bagi sin adalah, tengok table ya. Sin A per S squared plus A squared. So maksudnya kalau A kita adalah 2, A squared A, so 2 per S squared plus A squared. So 4. Macam tu je. Okay, so yang ni sebab dia kosong, senang lah dia kosong. Ini kosong.
So kumpulkan yang ada ni pun juga kosong. Kumpulkan yang ada YS lah. So ini kita akan dapat YS. Okay, darab dengan S kuasa 2 lah ni. S kuasa 2 S kuat tolak 10S. Okay. Sama dengan 12 per S kuat plus 4. Macam tu je lah. So YS sama dengan kita dapat dekat sini 12 per S kuat tolak 10S darab dengan S kuat plus 4. Macam tu je. So yang ni sebelum kita buat partial fraction, ni boleh factorkan. So kena factor out dulu ya. S ni, so S keluarkan, kita dapat S kuat minus 10 lah. S kuat lah, S minus 10. Okay. Dan buat partial fraction dekat sini. Okay, buat partial fraction buat lah. So ni awak akan dapat A per S, B per S tolak 10. Satu lagi C per S kuasa 2 tambah 4. Awak sambung lah ni ya. Nanti try buat. Tengoklah dia punya answer dapat apa. Contoh kat sini kita dapat 12 per S darab S tolak 10 darab dengan S kuat plus 4 lah. So ini tak boleh nak buat apa dekat sini. Jadi kita kena buat kuadratik. So kita dapat A per S plus B per S tolak 10 plus C per CS plus D per dengan S kuat plus. Okay, ni nanti tengok dapat apa. Tu je lah, saya berhenti dekat sini ya. Yang untuk yang ni awak sambung lah. Dapatkan setiap ni. Nanti itulah kalau saya buat sekarang sama macam saya buat ni dulu sebab saya cari jawapan di dalam saya punya notes ni tak ada pula. Saya rasa ni saya tambah kemudian kot. Kalau ada pun dalam jalan kerja yang kelas lain tu. So tak nak saya buka. Okay. Saya tinggal dekat sini. So ni awak sambung. Tengok dapatkan dia punya answer dulu. Saya bagi jawapan dia. Lepas saya kira. Okay. Itu adalah ni jawapan yang D tadi. Try buatlah dapatkan yang ni. Ni adalah application of Laplace transform yang kita dah belajar. Kita belajar Laplace, kita belajar inverse Laplace application untuk kita solve initial value problem. Okay. Boundary value problem tak ada. Saya tak masukkan dalam ni BBP, maksudnya dia punya ni nanti lain lah. Dia punya jalan kerja pun lain sikit. Walaupun dia hampir sama je. Okay, jadi kita nak masuk kepada ni BBP tak ada. Kepada application of second order differential equation dalam real problem. So yang ni dia punya application memang banyak. Tapi saya ambil mana yang penting je lah. Jadi biasa kita memang ajar yang spring. Okay, spring ni dia ada dia punya governing equation dia. So governing equation dia diberi, kadang-kadang tak diberi, so awak kena tahulah dia punya governing equationnya apa. Dan juga dia punya macam yang ni, soalan yang ni dia tak bagi dia punya governing equation. So kena siap-siap tahulah dia punya governing equation dia apa dan dia punya coefficient dekat semua-semua dekat sini tu macam mana nak cari ya. Okay. Dalam nota saya tu memang tak ada lah sebab saya tak nak lukis yang tu. Pertama sekali saya terangkan dekat sini sahaja ya, macam mana kalau kita ada motion of mechanical system tapi untuk case yang spring yang simple spring dia. Dengan dia punya, bila simple, so governing equation dia tak lari jauh lah, ini sahaja. So let's say kita ada spring, ini basic yang asal.
Saya ni kalau buat melukis ni memang tak reti sikit lah. Ni, tapi chapter yang lepas ni kita banyak melukis nanti. So ni, katalah kita ada spring, ni spring. Okay, dan kita ada beban dekat sini. Dia punya mass dia, jisim dia adalah M. Okay, katalah spring ni berada pada equilibrium position. So ini equilibrium position dia, maksudnya kita punya X, dia punya tu adalah kosong dia punya sesaran dia ataupun dia punya pergerakan dia pada X equal to 0 lah, pada equilibrium position. Okay, kalau spring kita ni kita tarik ke bawah daripada equilibrium position ni. So ini equilibrium position ni tadi, kita tarik bawah daripada yang position yang ni. Okay, so maksudnya kita punya sesaran dekat sini. Setelah kita tarik kalau kita tarik dia punya ni dengan jisim M ni juga. So ini adalah L ataupun dia punya line panjang yang kita tarik tu lah. Kalau kita punya getaran spring tu start dari sini, ini kita katakan dia sebagai initial, pergerakan yang initial. Okay, bermula dari sini X0. Okay, kalau pergerakan kita bermula dari equilibrium, so X0 kita sama dengan kosong. Ini kalau kita tarik ke bawah, dan boleh juga kita spring ni, bila spring ni berada di atas equilibrium ni juga. Okay, atas sikit daripada ni, maksudnya dia upward, ini downward position. Bawah, saya rasa awak sebagai pelajar engineering lebih tahu dari saya lah, bila dia berada di bawah daripada equilibrium position ni, so dia punya velocity nanti dia adalah positif. Tapi bila kita spring tu kita tolak ke atas, maksudnya dia berada, pergerakan dia adalah ke atas dari equilibrium position ni tadi. Kita kenakan apa-apa force ataupun ni lah, dia berada di atas, maka kita punya velocity tu nanti, initial velocity dia, gerakan yang pertama dia adalah negatif. Okay, jadi spring yang bentuk yang macam ni, okay, dia ada dia punya governing equation daripada Newton second law, di mana kita ada mx. Okay, saya tanda ni dulu, nanti saya terangkan dia punya notation dia. So mx double prime ni adalah sama dengan negatif kx tolak, ni kalau untuk yang downward position ni, positif x ni, tolak x dot plus dengan ft. Okay, di mana x double dot ni adalah dx over d squared x over dt squared. Okay, kalau kita ada dt ni memang kita tanda sebagai x double dot kat sini lah. Atau x dot ni adalah sama dengan dx over dt. Dia pada masa. Okay, perubahan pada masa. Okay, daripada sini ni, daripada Newton second law ni, okay, daripada sini, jadi kalau kita ubah balik dia punya ni, kita ada mx double prime plus kx plus a saya bawa yang ax prime ke sini ax prime dot, ax dot ni plus kx equal to ft. Ini adalah governing equation untuk pergerakan spring yang kita adalah case yang simple, di mana M dia adalah mass, mass apa? Mass ni lah ni, beban dia tu. So A adalah air resistance kalau ada. Okay, K adalah spring constant.
dan F adalah external force. Okay, ini basic untuk spring mechanical, untuk spring ni lah, untuk case yang spring ni. Motion of mechanical system dia banyak case, tapi kita ambil case spring yang biasa sahajalah. Okay, ni awak kena tahu dia punya governing equation dia daripada case yang simple spring macam ni sahaja. Okay, itu je. Okay, jadi kita tengok soalan ya. Macam yang ni dia dah bagi siap-siap dia punya ni, awak kena tentukan sendiri dia punya A ni, K dia apa daripada soalan yang diberi. Dia senang je. Okay, cuma nak faham soalan je tu. Tapi biasa belajar engineering memang tak ada masalah lah. Sebab saya ajar, saya tak, yang ni saya dah pernah ajar, tapi dia ada satu lagi subjek yang numerical. Numerical kita ada memang banyak soalan application lah. So biasa soalan application sebab dia banyak sangat case dia. So saya just bagi bagaimana nak dapatkan dia punya, dia nak start je. Biasa belajar-belajar saya insyaAllah boleh buat lah. Sebab apa? Belajar engineering dia memang mahir dengan benda-benda yang macam ni. Dia soalan-soalan yang berbentuk problem macam ni. Okay. So saya percaya dekat awak lah. Jadi awak boleh, insyaAllah boleh buat, cuma awak kena tahu ni saja. Kalau kita ada spring macam ni, dia punya governing equation diberi oleh ini, atau kita boleh tulis dalam bentuk ini, sama sahaja. Ni bentuk dua ni sama je. Cuma yang ni dia bahagi dengan M. M dia just bagi dalam M besar lah, itu hanya notation saja. Tapi dia punya equation sama. Sebab apa? Simple spring system memang ini equation dia. Okay. Sebab kita nak kaitkan dengan second order ya. Kalau bagi yang pelik-pelik dia lagi kan, dah tak belajar pula dia punya yang solution dia. Okay. So equation of motion, kita tengok soalan yang pertama. Equation of motion is governed by, governing equation sama dengan ni lah. Cuma beza dia, M dia bahagi dekat sini. So d squared x over dt squared plus a over m dx over dt plus k over m xt ft over m lah. Okay. Where A is a resistance, M is mass, K is spring constant, and Ft the external force. Suppose an object with mass 0.25 kg, tengok unit is placed on the lower end of a spring suspended from a ceiling. The object is pulled down 0.2 below its equilibrium position. So dia tarik ke bawah lah. So dia case yang ni lah. And release at t equal to 0 with an initial velocity 1. Okay. Directed downward. So dia tarik. Dia punya pergerakan dia ke bawah. Okay. So kita abaikan the resistance. Okay. Bila dia abaikan resistance, maksudnya A awak sama dengan kosong lah. Of the medium. Okay. And assume that no external force are present. Determine the resulting motion xt if the spring constant is 20 Newton per meter. Okay. So, senang je. Soalan memang paling senang lah. So, D kuasa 2x per dt squared. Kita punya equation kita adalah, ini boleh, dia boleh tulis dalam x dot dot tu tadi lah. Yang ni dia direct tulis dalam ni. Over dt squared. Okay, plus a over m. M adalah mass tadi ya. Dx over dt. Okay, plus K over M. X sama dengan Ft over M. Okay, masukkan dulu dia punya apa-apa nilai yang ada lah. So kita ada mass kita adalah berapa? 0.25 unit semua betul kemudian kita ada A kita, dia tak ada resistance of the mediumnya, dia tak ada, so A kita adalah 0. So kita punya K, spring constant dia dah bagi direct dekat sini, iaitu benda tadi spring constant dia ni.
Spring constant dia adalah 20. Okay. Tak ada external force. So FT kita adalah 0. So kalau kita substitute ke dalam equation ni, kita akan dapat D kuasa 2X over dt squared, ni kosong lah, plus K adalah 20 20 per M. So 20 bagi dengan M apa benda 0.25 lah. Okay, X sama dengan kosong lah. Okay, dengan kita punya initial condition ya. Initial condition, tengok dekat sini ya, objek ni kita tarik ke bawah 0.2 daripada ni, dia start dari bawah. So apa yang saya lukis tadi ini, yang tadi dia mula dari bawah equilibrium position tu. Equilibrium position, dia start dari sini M sebanyak berapa? Ini berapa ni? 0.2 Okay, so kita ada X0 kita adalah 0.2. Okay, satu lagi kita ada initial velocity. Initial velocity adalah X prime naught. Okay, dia punya velocity lah, laju dia adalah 1 meter per second. Oleh kerana dia ada berada di bawah dan dia berada di bawah daripada equilibrium position ni dan dia mengarah ke bawah, downward So kita punya X prime adalah 1. Okay, 1 meter per second. Okay, check unit, kalau unit tak sama tolong betulkan dulu unit dia. Okay, kalau unit dah okay semua, so ini awak punya problem. Jadi solution untuk matematik dia senang sahaja. Kalau lain dekat sini kita dapat apa ni? So D squared X over dt squared plus 20 bagi 0.25. 80. 80X sama dengan kosong. Ini guna apa ni? Guna method apa ni? Jawab. Awak yang jawab. Guna method apa ni? Matematik biasa saja. Ini tadi yang daripada problem dulu lah. Ini matematik biasa je. Ni yang dah belajar ni guna method apa ni? Siapa yang nak jawab? Cepat saya panggil nama. Guna method apa tu? Akilah. Yang depan mata saya ni, Nurul Akilah Hanani. Ada tak tu? Ini guna method apa ni? Mana awak ni? Kamu Guna method apa ni yang kita dah belajar sebelum ni? Ini bukannya Laplace je tau, ni semua sekali. Ni guna method apa? integrate. Apa dia? Integration. Integration. Kamiran. Nak integrate apa? Nak kamiran untuk dapat apa tu? Kalau second order dia sama dengan kosong, method apa tu? Ini paling senang ni. Factorize the equation. Okay, factorize maksudnya method apa? Betul dah tu. Kita guna apa ni? Ini adalah homogeneous equation. So, macam siapa tadi? Lau. Nak panggil apa ni Lau Lau Jianping. Ya. Macam ni kita factorize lah, maksudnya kita cari M. Ingat lagi? M squared plus 8t equal to 0. Okay? So, nak buat apa dengan M? Cari dia punya root. Kena factorize macam tadi lah. So, M cari dia punya root. So, 5
Kuasa 2 lah 3. So ini actually boleh dapat direct. Tak apalah 1, 0, 80. Kena ingat semula ni. Ni dah kepada yang semua-semua yang kita belajar lah. So kita ada X1 adalah 4 set 5I. X2 adalah negatif 4 set 5I. So maksudnya kita ada M1 adalah 4. Adakah kereta dia bagi apa nombor perpuluhan tu, guna je lah. M2 adalah 4 negatif 4 set 5. Okay. Apa kita punya X? So kita akan dapat XT kita. Kita dah dapat XT. Apa kita punya X? Jawab. Ni sebenarnya apa yang anda belajar semula. Sebab tu lah bila saya tengok alamak tak ada yang force. Bila ada force maksudnya kita ada F dekat sini. So kita boleh apply apa yang kita belajar. Tapi bila saya tengok 3 example saya ni rupanya free. Saya ingat yang ni force tapi bila baca balik dia tak ada external force ya. So tak boleh, nanti saya cari soalan lain lah. Bagi yang ada external force saya bagi dia punya example. Okay, apa XT cepat. XT. Apa kita punya XT? Bila kita ada 2 root ni. So kita dapat XT sama dengan apa? Siapa lagi? Ismail bin Amran. Ada tak? Apa kita punya XT? Atau Lau tadi? Cuba jawab. XT apa? Kalau ada factorize. General solution kan, Doktor? General solution je. A sin for square root 5 plus B cos for square root 5. 5t plus B cos For for square square root root 5t. Macam tu. Okay. Lepas tu barulah sebab kita ada dia punya condition. Kita ada initial condition untuk X ni iaitu kita ada X0 X0 bila T equal to 0, X kita berada pada kedudukan 0.2 So X0 equal to 0.2 So X0 equal to 0.2 So substitute sahaja dalam ni kita akan dapat kita punya A ataupun B lah. So dapat apa ni? So ini maksudnya when T equal to 0 kita punya X equal to 0.2 So X 0.2 equal to sin 0 adalah 0 so kita dapat B. Okay. So satu lagi untuk dapatkan A kita guna satu lagi condition iaitu kita ada X prime 0 equal to 1 tadi lah. So ini maksudnya X prime equal to 1 when T equal to 0 X prime equal to 1 yang ni. So kita tak ada X prime so kena cari X prime dulu lah. So X prime T equal to ni saja. So ini kita dapat 4 square root 5A cos 4 square root 5T lah minus benda-benda ni lah. Okay. And substitute X prime ni. So kita dapat 1 sama dengan. So yang ni 0. Dan kita dapat 45. 4 square root 5A. So kita akan dapat A sama dengan tinggal dalam pecahan pun boleh ataupun nak dapatkan dia punya decimal place pun boleh, dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Dan substitute je lah. Therefore kita punya XT equal to
Apa tadi? A satu sin plus B adalah 0.2. 0.2 ni adalah 1/5. Okay, 0.2 cos for square root 5. Okay, macam tu. Itu cara kita nak dapatkan answer untuk case yang spring. Okay, ada apa-apa soalan tak? Doktor, Hmm. 0.2 tu nilai B kan? Kiranya doktor tulis 0.2 cos. Bukan B sin ke? Ke tak apa je kalau tertukar? B sin ke? Nilai B 0.2 kan? Lepas tu nanti substitute nilai A dengan B dekat A cos XT. lah. Dekat XT tu. A Tapi- cos ya? A sin ke A cos? A cos. B sin. Oh, saya tulis kat sini A sin tadi. Mm-mm. Dia A dengan B ni bertukar tak apa. Tak apa. Tak Okey. apa. Awak dapat jawapan sama tak yang bawah ni? Sama. Zero, cuma terbalik Tapi kan? saya apa ni? Saya tak pakai Biasa saya square pun root guna 5 A tu. cos Tapi tak apa, dia terbalik sini tak apa. Tapi jawapan akhir dia betul tak? Apa Tak apa? sama. Saya Sama pakai 0.11 sin 8.94T. So dia dapat sama kan? Uh-uh. Dia cuma terbalik kan? Cos depan, so- sin belakang kan? Uh-uh. Tak apa. Okey doktor. Yang biasa saya guna cos kat sini tapi ni saya letak sin pula dah. Tak apalah, sama je. Nanti jawapan akhir dia akan sama lah. Okay. So yang ni tengok yang nak dapat dari mana ni, tengok case yang ada 3 case untuk homogeneous equation. Yang tiga-tiga ni adalah homogeneous equation. Yang ni kita ada dia punya air resistance ni. Okay, so sebab dia adalah damped motion. Ini adalah undamped motion. Tapi dia free je, dia tak ada force, tak ada external force. So yang ni juga adalah free damped motion, cuma dia tak bagi dia punya governing equation dan kita tak ada spring constant yang untuk yang soalan yang ketiga ni. Kena cari dulu Okay, tapi saya tunjuk yang kedua dulu. Sebab dia semua homogeneous, dia senang saja. Tengok yang kedua. Dua ni saya rasa awak boleh buat. Kalau awak boleh follow, boleh buat yang ni. Tak masalah sebab dia sama je. So untuk example 2 ni, so kita ada governing equation kita adalah d squared x over dt squared plus a over m dx over dt plus k over m x equal to ft over m. Okay. So substitute lah. Ni semua kita ada M, mass, kita ada 1. A, kita ada air resistance diberi oleh 4. So dia bagi direct lah dekat sini. Dia ada bawah ni tak direct, soalan yang ketiga tak direct. Kena pandai ambil. So K, spring constant pun dia bagi direct sajalah. Spring constant adalah 16. Okay, lagi tak ada external force. So FT adalah 0. Substitute semua dalam ni. So kita dapat dekat sini d squared x over dt squared plus a over m. So a adalah 4 over m, m adalah 1 lah. So 4 je lah, tak payah tulis lah 1 tu. 4 for dx over dt. Okay. Plus k adalah 16 So plus 16 bagi 1 lah. So 16x equal to 0. Sebab apa? Ft kita dia tak ada external force. No external force kat sini. So Ft equal to 0. Tapi kita nak tahu dia punya condition dia.
So dia kata the object is pulled down 0.5 meter below its equilibrium position and released at t equal to 0 from rest. So from rest ni maksudnya initial velocity dia adalah 0. Dia lepaskan bukan pada equilibrium ni, tapi pada kedudukan yang ni selepas dia tarik ni. Okay, dengan dia punya initial velocity dia adalah kosong. So maksudnya kita ada dekat sini x0, okay, t equal to 0 equal to berapa tadi? 0.5 x prime 0, okay, adalah 0. So dia tak ada initial velocity. Apa lagi? Tak ada. Then solve je lah. So nak solve yang ni, so guna tadilah characteristic equation. Sebab apa? Kita ada homogeneous equation. Sebab homogeneous sebab dia sama dengan kosong. Jadi kita ada m squared plus 4m plus 16 equal to 0. So masuk dalam calculator. So m adalah 1. B adalah 4. C adalah 16. Kita dapat juga ni negatif 2 plus 2 set 3 I. So kita ada M1 negatif 2 plus 2 set 3 I. Atau boleh guna perpuluhan dekat sini, tak ada masalah. 2 set 3 I. Satu lagi kita akan dapat M2 kita adalah negatif 2 minus 2 set 3 I. Okay. Ini adalah kes yang ketiga. Kes 3 di mana dia ada melibatkan sin dan juga cos. Okay. So yang ni apa kita punya alpha? So alpha adalah negatif 2. Apa kita punya beta? Beta adalah 2 set 3. So substitute ke dalam kita punya ni, apa benda ni? X. Therefore kita punya x. T reverse mula nota yang homogeneous ya. Saya tak nak tunjuk balik lah. So x t sama macam yang Lau tadi cakap tu. Kita guna yang cos dengan sin. Cuma sekarang sebab kita ada alpha ni. So kita ada eksponen alpha t ya. So eksponen negatif 2 t darab dengan cos. Sorry, tinggal A. So A cos beta t. So beta adalah 2 set 3t plus B sin beta t. 2 set 3t. Okay. Macam tu. So lepas tu kita ada x0 equal to 0.5. Kita nak dapatkan A dan juga B ni lah. So kita ada x0 equal to 2.5. Okay, lepas tu apa? Ini maksudnya when t equal to 0, x equal to 2.5 lah. So substitute ni dapat ni 2.5 sama dengan t kosong, sin kosong kat sini. So yang ada ni 1. So kita ada A. Kan, betul tak? So A kita adalah 2.5. X prime kita ada x prime 0 equal to 0. So ni maksudnya when t equal to 0, x prime equal to 0. Kena cari dulu x prime t. X prime t ni sama dengan, okay. Kalau nak buat UV, kalau saya memang tak asing dua ni. Saya tak darab dua ni dulu. Saya buat ni U. Ini semua ni adalah V ya. So ni U, ini adalah V. Ini saya rasa saya dah banyak kali dah serang tu. Saya buat direct dekat sini je lah buat sendiri nanti dia punya product rule. So U prime V, ini kita ada negatif 2 eksponen negatif 2T darab dengan A cos 2 set 3T plus B sin 2 set 3T. Ni kat sini kalau nak masukkan A ni pun dah okey, boleh juga.
Okay, kalau tak nak pun tinggal macam ni. Sama juga nanti dah ada 2.5 dekat sini ya. So ini U prime V plus UV prime. So U adalah eksponen negatif 2T. V prime adalah negatif 2 set 3 A sin. Sin 2 set 3T. Okay. Plus tambah 2 set 3B sin cos 2 set 3. Okay. So substitute saja. When T equal to 0, X prime equal to 0. So saya ada kosong sama dengan T sama dengan kosong. So ini kosong lah. Okay, so ini kosong. Sebab apa? Sin kosong lah kosong. So yang ni kita ada dekat sini negatif 2 A negatif 2A. Okay, ini kita ada plus plus 2 set 3. Okay. Kita dah ada A 2.5 dekat sini. Okay, awak boleh dapat B lah. Cakap, cuba cari B nya berapa. Cepat awak cari. Saya cari jugalah. Negatif 2. So 5 bagi dengan 2 set 3. Lima per dengan 2 set 3. Betul tak? 5 per 2 set 3. Atau kalau dalam berbuluhannya benda ni 1.443. Okay, mana-mana je lah. Dapat dah A dan B dan kita akan dapat XT. Saya tambah kat sini je lah. XT equal to A 2.5 ada eksponen, so eksponen negatif 2T 2.5 cos 2 set 3T plus 5 per 2 set 3, salah betul kan? Sin 2 set 3. Okay. Dapat XT dia. Ini maksudnya, okay, awak boleh tahu pada masa tertentu, kita boleh tahu kedudukan spring tu di mana. Okay. Sebab dia adalah sebab tu dia punya ni, example ni, dia punya application dia bawah tajuk motion of mechanical system, pergerakan spring tu, khas untuk spring lah, khusus untuk spring equation yang ni. Okay, maksudnya kita dah tahu bila T0 dia dan dia kenakan dia punya velocity banyak macam tu, okay, velocity macam tu, initial dia, so macam mana bila kedudukan dia pada certain time tu pada berapa. So kena kira lah. So bila kita dapat equation macam ni, kita boleh tahu, oh bila T equal to 1, dia punya X dia, kedudukan spring tu adalah dekat mana. Bersama dengan beban dia tu lah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Memang complicated sikit lah, dia taklah complicated tapi benda yang orang belajar sebelum ni. Jadi panjang pun sebab macam tu je lah. Ini tak ada force ya, kalau ada force kita kena guna undetermined coefficient ke, variation of parameters ke, bergantung pada force tu. Boleh guna Laplace juga, lagi panjang lah. 10.42. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada, Doktor. Ya, saya akan hantar dalam group. Lepas ni saya hantar terus untuk solution yang ni Nanti awak double check kalau ada salah dekat sini bagi tahu Sebab ini pun saya kira ni je lah. Macam ni sebab saya tambah soalan ni, jadi saya pun tak tahu mana saya buat dia punya jalan kerja lah. Tapi saya dah buat, maksudnya dia doable, so dia boleh dibuat.
Okay, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang last. Untuk yang force nanti saya cari soalan dulu, saya bagi dia pun jalan kerja je, hot study sendiri ya. Okay, yang ni dia tak ada soalan. Bayangkan macam tadi awak tak tahu lagi dia punya equation dia apa. So kita ada a 10 kg mass is attached to a spring stretching it 0.7 meter from its natural length. Ini adalah spring dia. Bila kita dah attach dia punya mass tu, dia akan stretch lah. Tapi kita bukan tarik ya, kita tak pull. Macam yang dua ni, kita tarik dulu dia punya spring tu ke bawah dan kita lepaskan. Tapi yang ni kita tak tarik lah. Ini 0.7 ni adalah dia punya spring tu lah. Bila kita dah attach mass tu, dia akan stretch pada mana. So mass tu dia akan start in motion from the equilibrium position. So ini kena faham dekat sini, dia akan start dekat mana. Kalau dia start pada equilibrium position ni, dia berkait dengan dia punya initial condition nanti ya. Dengan initial velocity adalah 1 meter per second in the upward direction. Okay, so berbeza dengan dua tadi, dua ni adalah downward position Yang ni ada cakap downward ke ada pun. Ini tapi dia case downward sama dengan yang ni lah. Apa beza dia nanti saya explain dalam dia punya tu. Find the subsequent motion if the force due to air resistance is 90 x dot t Okay, katalah awak tak tahu dia punya equation tapi saya dah explain tadi. Dia punya spring ni tadi, kalau kita ada simple spring macam ni, macam ni je. Jadi dia punya equation dia, katalah saya ambil equation yang ada M tadi lah. M x double dot A plus A x dot plus K x tu kan. Okay, equal to Ft. Okay, ni adalah governing issue. Kita akan start dengan equation yang ini. Kalau tak diberi equation. Okay, dia sama dengan yang equation yang atas tadi, sekiranya kita bahagikan semua dengan M divide by M. So kita ada sini divide by M, kita ada A over M x dot plus K over M x equal to Ft over okay, macam tu. So dengan equation, katalah saya ambil equation yang mana-mana satu saja boleh bekerja dengan equation atas ni sama je. Boleh juga ambil equation yang bawah ni sama saja. Yang bawah ni sama macam contoh yang kedua tu lah. Katalah saya guna equation yang ini, tak ada apa-apa sebab pun saya just ambil sajalah guna yang ni sebab dua contoh yang sebelum tu saya pakai yang ni. Okay, kita tentukan dulu apa dia punya coefficient yang ada lah. So dekat dari sini kita ada M kita berapa ni? Mass kita adalah 10 kg. Okay. Kita punya A dia, air resistance adalah negatif 90 x dot T. Ini saya kena explain di mana dalam motion of mechanical system dia ada 3 force ya. Satu yang melibatkan spring constant tu tadilah. Okay. Macam mana kita nak dapatkan A daripada sini ya. Jangan ambil, direct ambil ya. So yang pertama adalah F daripada yang spring dia, F apa nama dia? Restoring force iaitu Fs. Fs ni adalah negatif Kx. Okay. Di mana K spring dia, spring constant adalah mesti lebih besar dari kosong. Force yang ada pada sistem tadi. So yang kedua adalah air resistant force iaitu Fa. Fa ni adalah sama dengan negatif A x dot. Di mana A lebih besar dari kosong Okay, ni kena pastikan betul-betul. So yang ketiga adalah Ft. Ft ni adalah external force. Okay, ini yang tadi yang semuanya adalah sama dengan kosong. Jadi kalau kita tengok daripada yang ketiga ni, K ni mesti dari kosong, just ambil saja spring constant macam tadi. That's why K kita ambil saja sama dengan spring constant tu lah. Force yang kedua adalah negatif A x dot. Di mana A lebih besar dari kosong. Jadi kalau diberi macam ni, negatif 90 x dot ini adalah sama dengan Fa.
So kita punya A, maksudnya kita punya A dekat sini, A resistant adalah 9. Okay, kena faham yang ni daripada sini ya. MA, kemudian kita ada spring constant. Spring constant tak diberi tapi kena cari. Okay, kita cari kemudian. Okay, kemudian kita ada apa lagi? FT. FT dekat sini adalah tak ada. Dia tak ada external force pun dekat sini. Tak ada lain-lain. So FT sama dengan 0. Okay. So kita tak settle lagi dengan equation yang sini. Kalau kita masukkan, kita ada X double prime plus A adalah 90, M adalah 10. So adalah 9 X dot. K kita tak tahu K per M X sama dengan FT over M. Okay, FT over M ni adalah kosong. Okay, saya nak tanya awak lah sebelum kita habis masa ni. Macam mana awak nak cari spring constant ni? Dah belajar? Physics. Macam mana nak cari K? Betul? W sama dengan mg di mana g adalah gravity, m adalah mass. Okay. Sebab apa kita nak W ni? Sebab kita boleh dapat spring constant adalah weight bahagi dengan dia punya length dia. So length dia adalah panjang mana spring kita tu tertarik lah bila kita attach dengan mass So W equal to mg. So sekarang kita pakai gravity adalah 9.8 So kita dapat M adalah berapa M kita 10 darab dengan 9.8 ataupun 9.81 lah, saya guna 9.8 ya. Gravity biasa sahaja. So ini adalah sama dengan 98 ya. So kita akan dapat K. K kita adalah W 98 bahagi dengan L. L kita adalah spring kita berapa banyak dia stretch ya daripada length dia yang asal iaitu 0.7. Okay. So K kita sama dengan apa? $140. Dan masukkan K dalam yang ni, kita akan dapat therefore kita punya equation adalah X double prime plus 9X prime lah, 9X dot plus K. K adalah 140 bagi M adalah 10, so 14 X equal to 0. Okay, dengan kita punya X0 berapa? Kita punya X prime 0 sama dengan berapa? Okay, X0 adalah pada dia start pada equilibrium position. So X0 adalah 0. Okay, X prime 0 dia berada pada upward direction. Maksudnya di atas dari kalau kita tengok spring tu dia berada di atas lah. Dia bukan di atas, maksudnya pergerakan dia adalah ke atas daripada equilibrium position ni. Okay, dia akan tolak ke atas daripada ni lah. Jadi bila dia upward position maka kita punya velocity adalah negatif. So negative 1 Kat sini initial velocity adalah 1 in the upward direction. So bila upward direction velocity dia adalah negatif 1. Okay, itu sahaja. Kalau dia downward position velocity adalah positif. Okay, kalau upward velocity adalah negatif daripada equilibrium tu tadi. Okay, dah dapat. Lepas tu solve dia lah. So m squared plus 9m plus 14 equal to 0. Berapa dah? 52. 10.52. So m squared adalah 1, 9, 14. Okay. So kita ada 2, negatif 2 dengan negatif 2, negatif 7. Negatif 2, negatif 7. So kita ada m kita adalah
M1 adalah negative 2. M2 equal to negative 7. Okay, so kalau kita ambil dari yang ni, kita ada XT. Tengok balik homogeneous ya. So XT equal to A exponent negative 2T plus B exponent negative 7. Okay. Lepas tu dapatlah, dah habis dah ni. Masukkan dia punya initial condition ni. So kita ada x0 equal to 0. Okay, when x0 equal to 0, kita ada 0 equal to A plus B. Kan? Sebab apa? X0 equal to. Okay, dan satu hari kita ada x prime 0 equal to negative 1. Kalau kita differentiate x prime t ni, so kita dapat negative 2A exponent negative 2t tolak 7B exponent negative 7t So kita dapat negative 1 sama dengan negative 2A tolak 7B. Okay, ni dapatkan dia punya simultaneous equation. Awak akan dapat A sama dengan apa, B sama dengan apa. Masuk calculator je. So A plus B equal to 0. Dua, satu. So satu kosong Satu lagi adalah negatif 2. A dengan B tu kena sama dia punya kedudukannya. So negatif 7. Negatif 1. Okay, kita dapat negatif 1/5 dengan 1/5. So A adalah negatif 1/5. B adalah 1/5. Saya punya ni dah habis, dah tak boleh nak turun lagi. Saya sambung dekat sini sajalah. So XT equal to A adalah negatif 1/5 exponent negatif 2T plus B 1/5 exponent negatif 7. Okay, macam tu. Ini yang case yang berkait lah. Cuma satu lagi dia tak ada, saya bagi yang nanti yang saya bagi soalan yang bertulis sajalah, yang ada force. Saya kena cari dululah dia punya example dia. Ini sajalah. Ini biasa saya bagi assignment pada pelajar FTK. FTK kita tak ajar benda ni. Dia ada dalam syllabus tak ajar, tapi kami bagi assignment. Bila bagi assignment, tiba-tiba dapat dia punya solution dia. Sebab apa? Dia cari dari internet, dapat dia punya solution. Sedangkan saya nak dia punya jalan kerja dia menggunakan teknik yang awak dah belajar. That's why bila macam ni awak tahu, oh dekat sini rupanya apply. Sebab biasanya belajar engineering dia terus dapat, dia terus bagi general solution XT equal to apa. Contoh dia bagi XT equal to apa. Nanti awak ganti saja dengan ni. Sedangkan yang kita dah belajar, apa yang dapat XT tu adalah daripada apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Iaitu initial. Satu lagi dia adalah kalau dia ada FT tu kena gunalah teknik yang awak belajar. Itu je lah. Ada apa soalan tak? Kita dah habis chapter yang pertama punya panjangnya. Dan nanti saya bagi nota untuk chapter yang kedua. Itu adalah calculus. Okay. Make sure awak kuasai chapter ni untuk second order ODE. Kuasai kalau dah macam tadi saya tanya, awak tahu nak jawab apa. Maksudnya awak dah faham lah tu. Tapi bila saya tanya, awak pun tak tahu nak dapat dari mana X tu. Sedangkan dah belajar dah sebelum ni. Bila nak apply tak tahu kat mana. Apa benda ni nak dapat dekat mana ni. Tu maksudnya belum kuasai lagi. So jangan tunggu esok nak test baru nak tengok lah, nanti tak sempat. Okay.